Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqadam min alsinatina yafqahu qawlana. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jadi pada malam ini kita akan sambung pelajaran yang ke-20. Pada sesi lepas kita baru masuk sebahagian. Okey. Jadi kita sambung at-tadribus tsani, latihan yang kedua di muka surat 108. Okay. طيب. التدريب الثاني: حول الأرقام الآتية إلى العدد الترتيب المناسب. Tukar nombor-nombor berikut yang dalam bracket. Okey, ila al-adad at-tartib al-munasib, kepada bilangan adat, maksudnya bilangan at-tartibi yang kita belajar minggu lepas, bilang yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okay, al-munasib, yang sesuai. Okey. Jadi nombor 1. Okey, awalan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey, huwa al-khalifatu. Baik, kalau nombor 3 tu naknya yang ketiga. Dah, kita akan sebut huwal khalifatul awwalu, huwal khalifatul thalithu. Baik. Jadi kita dah sebut minggu lepas al-adad at-tartibi, dia mengikut konsep sifat dan mausuf. Jadi al-thalithu, yang ketiga ini adalah muzakkar, merujuk kepada perkataan al-khalifatu. Walaupun di hujungnya ada ta marbutah, secara zahirnya muannas, tetapi secara penggunaan, okey, dari segi maknawinya, penggunaan dalam kalangan orang Arab, kataan al-khalifatu itu muzakkar. Okey, al-khalifatu muzakkar, al-thalithu muzakkar. Baik. Kataan al-khalifatu dari segi bilangannya mufrad. Okey, al-thalithu. Samalah. Kataan al-khalifatu ada alif lam. Jadi al-thalithu pun sama, ada alif lam. Kita baca al-khalifatu bagi depan. Nah, al-thalithu pun sama, hujungnya kena baca bagi depan. Baik. Ithnani. Al-Qur'anu huwal kitabus samawiyyu. Al-Qur'anu huwal kitabus samawiyyu. Okey, lepas tu ar-rabi'u. Jadi kita tulis ar-rabi'u, alif lam ra alif, ba, lepas tu bersama dengan ain. Ain dibaca dengan baris depan sebab dia menjadi sifat kepada al-kitab. Sifat yang kedua, al-kitabu mausuf. Okey, merangkap mausuf, dan as-samawiyyu sifat yang pertama, manakala ar-rabi'u sifat yang kedua. Terjemahannya, Quran itu ialah kitab samawi, kitab yang Allah turunkan dari langit, dan bilangan yang keempat. Jadi perkataan al-kitab muzakkar, as-samawiyyu muzakkar, begitu juga ar-rabi'u muzakkar. Okey. Salah.
Binti, anak perempuan saya. Tuan-tuan boleh guna ibnati. Tak ada masalah. Dua-dua betul. Okey, binti. Okey, dalam bracket. Tak, nombor 6. Kita nak yang ke-6. Jadi tak boleh buat binti sitah. Salah, itu nombor. Kalau di yang ke-6, saya akan tulis as-sadisatu. Okey. Jadi perkataan binti itu duduk di awal ayat. Di i'rab ba nun ta sebagai mubtada. Okey. Memanglah asal ta itu baca baris depan. Bintu mubtada kan marfu. Bila dia bersambung dengan ya itu mati. Ya ni dhamir apa? Dhamir mutakallim. Jadi bila dia mati, ta terpaksalah diubah kepada baris bawah nak sesuaikan ya itu. Bila kita baca, ti akan dipanjangkan 2 harakat sebab ya dalam masa yang sama dalam tajwid disebut harfu mad. Ya yang mati sebelumnya kena baca baris bawah. Jadi berlakulah perubahan daripada baris depan kepada baris bawah. Jadi ba nun ta itu mubtada. Di antara syarat mubtada antaranya mubtada berkeadaan ma'rifah. Jadi di sini dia menjadi ma'rifah dengan cara sandaran kepada dhamir. Kesemua dhamir termasuklah dhamir muttasil. Ya, ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil juga ma'rifah. Walaupun perkataan bint tidak ada alif lam, dia menjadi ma'rifah dengan sebab disandar kepada ya yang telah pun already ma'rifah. Jadi yang ke-6 mesti ma'rifah juga, tapi kita tak masuk ya lah. Dia guna alif lam. Okey. Jadi bila kita baca bintis sadisatu. Gitu ya. Bintis sadisatu muallimatun fil Madinah, maknanya anak perempuan saya yang ke-6 itu seorang guru di sekolah. Baik, kataan as-sadisatu sifat kepada bint. Bint seorang dah. Jadi perkataan ini pun begitulah ya. Bint ma'rifah, jadi pun ada alif lam ma'rifah lah. Bint dia mubtada hukumnya marfu'. Jadi yang ni pun kena baca marfu' juga dengan simbol di hujungnya dibaca dengan baris depan. Okey. Jadi perkataan muallimatun tak ada alif lam. Maka i'rabnya ialah khabar. Kalau kita berhenti pada muallimatun nuqtah, ayat itu sudah pun lengkap. Okey. Jadi saya tambah lagi fi al-madrasah di sekolah itu. Itu sebagai tambahan. Mungkin dia menjadi guru di dekat mana? College. Dia buat fil ma'had. Mungkin dia tenaga pengajar di mana? Dekat universiti, fil jamiah. Itu boleh tambah. Okey, arba'ah. Taqa'u syarikatu tajiri. Okey. Taqa'u maksudnya terletak. Okey, syarikatu, syarikat. At-tajiri, peniaga itu. Syarikat peniaga itu, adapun bahasa comel sikit lah ni, syarikat usahawan itu. Terletak. Okay. Syarikat itu dia banyak. Peniaga ni kaya, dia banyak cawangan syarikat dia. Syarikat yang kena ni syarikat yang ke-8. Jadi, yang ke-8 ini dirujuk kepada syarikat. Okey. Jadi tuan-tuan kena hati-hati ya. Nak letak adat tertibi sesuaikan dengan makna ayat. Taqa'u syarikatu. Sekarang kataan taqa'u ni fi'il. Jenisnya fi'il mudhari'. Syarikatu menjadi fa'il. Merangkap mudhaf. Okey. Dan al-tajiri
sudah pasti menjadi mudhafun ilaih. Okey, kita nak kata syarikat yang ke-8 yang dimiliki oleh usahawan ini. Jadi as-saminatu. Kita tak baca as-saminati sebab dia menjadi sifat kepada syarikat. Ini berkait. Jadi kalau yang ini baca bagi depan, ini pun sama jugalah. Kalau yang ni ma'rifah ni walaupun tak ada alif lam, dia ma'rifah dengan cara disandar kepada mudhafun ilaih. Selepasnya yang beralif lam, maka dia dikira sebagai ma'rifah. Maka sifat mesti ada alif lam. Syarikat di hujungnya ada ta, jelas ta, dia muannas, maka yang belakang ni mesti muannas. Dia baca tu. Syarikat ni i'rabnya apa? Fa'il, bukannya marfu', baris akhir kena baca baris depan. Ini pun sama ikut. Jadi 4 syarat itu mesti dipenuhi. Fi sin ghafurata. Baik, kita sebut Singapura. Jadi Arab dia nga tu tak ada. Jadi sebahagian orang Arab dia tukar kepada ghin, sin ghafurah. Jadi dalam kitab lama saya pernah jumpa dia guna qaf, sin qafurah. Jadi ada dua pandangan lah. Jadi antara qaf dengan ghin lebih mudah ghin. Sin qa tu macam keras sikit. Jadi saya banyak jumpa dia gunanya ghin menggantikan nga. Okey, singa tu dia tukar kepada ghin. Okey, khamsah yang kelima. Askunu fit tabaq. Askunu maksudnya saya tinggal. Okey, perkataan askunu, itu mewakili saya. Askunu ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Saya tinggal, saya duduk, saya menetap, itulah ya. Di perkataan askunu ni fi'il mudhari'. Jadi ni kita faham itu saya lah tu. Kalau kami tinggal, naskunu. Baik. Jadi kalau kita nak rujuk perkataan ini, dalam kamus kita kena cari sakana. Okey, sakana. Bila tulis sakana, dia punya pasangan yang didatangkan dalam kamus biasanya yaskunu. Sakana yaskunu. Jadi kalau tuan buka dalam kamus, barangkali kamus dia bagi makna yang pertama tinggal, duduk, menetap, mendiami. Makna yang kedua, mungkin ada makna yang kedua, sakana dengan makna menjadi tenang. Okey, maka muncullah perkataan sakinah, ketenangan. Okey, askunu saya tinggal. Tinggal di mana? Di tabaq. Kataan at-tabaq ni biasanya kita kata tingkat, level. Cuma ada kadang-kadang kita dengar orang baca, adapun ada dalam buku, sebahagian buku dia bagi bawah macam ni. Bila kita semak balik dari segi ketepatan baris dan sebutan yang tepat, perkataan ini sebenarnya dibaca dengan baris atas. Saya pun dulu dekat awal dulu baca baris bawah, fi tabiq. Lepas tu kawan saya tegur, sepatutnya baca atas ni, dia kata. Sebab dalam kitab, dalam buku, dalam kamus yang mu'tabar, dan bahkan ada buku yang bincang tentang kesilapan umum yang dilakukan oleh orang Arab. Orang Arab pun akan silap juga. Okey, jadi bila cek-cek, memang betul sungguh bacanya fi tabaq. Okey, fi tabaqi, saya tinggal di tingkat yang ke-10 dah. Jadi al-ashir. Shin baca baris bawah. Okey. Lepas tu ra ni dia ikut baris ni lah. Sebab apa baca baris bawah? Yang ni fi. Fi baca baris bawah. Fi ni kataan yang datang selepas fi kita akan baca baris bawah.
Fi tabaqi. Jadi dia merangkap mausuf, maka sifat akan ikut dia. Fi tabaqil ashiri. Okey. Baik. Berikutnya fi hadhihi al-imarah, di al-imarah ni banyak makna, antaranya bangunan, antaranya kondominium. Imarah bangunan pun boleh, apartmen pun boleh. Baik, at-tadrib ats-tsalits, latihan yang ketiga. Tarjimil jumal al-atiyata ila al-arabiyyah. Terjemahkan ayat berikut ke dalam bahasa Arab. Tak banyak ya, ada 3 sahaja. Okey, jadi dan latihan ini pun sangat ringkas. Aisyah telah hafal surah kedua Al-Quran. Ini perkataan telah hafal, kita kena tahu. Ini nak guna fi'il apa. Batu Aisyah ni muannas dah. Jadi dalam bahasa Arab kita ada jumlah ismiyah yang mula dengan isim, yang kedua jumlah fi'liyah yang mula dengan fi'il. Jadi terserah kepada kita nak pilih yang mana. Baik, cuma kebiasaan orang Arab, mereka suka menggunakan jumlah fi'liyah. Jadi kita ikut mereka lah. Tak salah dua-dua ya. Mereka suka, jadi kita ikut. Hafizah, dia bacanya hafizah, bukan hafazah. Kataan hafizah ni antaranya kita menjaga barang, mengawal barang, menjaga sesuatu lah. Okey. Yang kedua, hafizah dengan makna menghafaz. Kalau Quran, hadis, kita kata menghafaz Quran. Kalau sifir biasanya kita menghafal. Dalam bahasa Melayu begitu. Okey. Jadi Aisyah ni datangkan di sini dah. Aisyah. Aisyah misalkan muannas. Baik, jadi fi'il kita kena modify sikit. Tambahlah ta di ujung. Okey, ta buka yang dimatikan. Hafizat Aisyatu. Aisyah telah menghafal. Okey. Surah kedua Al-Quran. Surah kedua. Okey. Jadi as-surata. Okey. Yang kedua, ats-tsaniyata. Okey. Wah, ni mati ya. As-surat ats-tsaniyata. Jadi kalau kita baca lompat, sa ni bolehlah tanda sabdu. Tapi jangan letak sabdu pula atas ya. Okey, ini bukan ya nisbah. Yang buat as-surat ats-tsaniyata. Sebab ada orang kita ni, dia pantang tengok di hujung ada ya. Lalu dibaca bersabdu. Macam tarbiyah. Tak, dibacanya tarbiyah. Salah. Tarbiyah. Ringan. Ini pun sama juga. As-surat ats-tsaniyata. Surah yang kedua. Dalam bahasa Melayu saya buat surah kedua Al-Quran. Ini Arab. Susunan yang comel sikit. As-surat ats-tsaniyata lil Quran. Itulah ya. Saya suka macam ni. Hafizat Aisyah as-surat ats-tsaniyata lil Quran. Okey, jadi bila kita cek kataan as-surata, dia ada alif lam, yang ni mesti ikut. Tak alif lam. As-surata mufrad. Yang ni kena ikut. Lepas tu kataan as-surata ni muannas. Ta, ini pun kena ikut sama muannas. Lepas tu kita baca ta sebab maf'ulun bi, surah yang kena, yang dihafal. Jadi sifat pun kena ikut hukum yang sama. Okey? Kalau tuan-tuan baca hafizat Aisyah surah tsaniyah tu sampai maksud, tak ada masalah pun. Cuma orang akan ketikailah. Belajar kat mana bahasa Arab? Siapa mengajar bahasa Arab? Ustaz Zahari mengajar. Apa gaklah mengajar. Jadi kita kena hati-hati. Nak pasangkan ilmu nahwu yang kita belajar tu tepat. Mana posisinya. Kalau sini baca bayi depan sebab apa orang tanya, fa'il. Dah belajar dah fa'il, hukumnya apa? Marfu'. Ni baca bayi atas sebab apa? Dia maf'ulun bi.
hukumnya apa? Mansub. Begitu. Okey. Ayat yang kedua, kami telah. Saya buat bracket itu nak bagi jelaskan guna fi'il madhi. Kami telah menjawab soalan yang ke-8 itu. Okey. Jadi perkataan menjawab ni, sebenarnya perkataan jawab ni kita pinjam bahasa Arab sebenarnya. Bukan dalam kamus jim, waw, alif, ba, jawabun. Okey. Jadi perkataan ini telah pun lama dah masuk dalam bahasa Melayu kita. Asalnya daripada Arab. Baik. Jadi perkataan jawab, janganlah kita buka kamus jim, waw, alif, ba. Dah. Perkataan tu kita ambil, kita terus letak ayat. Nahnu, contoh kan? Nahnu jawab. Memang saya faham apa yang antum nak bina ayat itu. Tapi salahlah. Sebab ini bukan fi'il. Ini isim, tak boleh guna. Okey? Baik. Kataan kami telah menjawab. Untuk peringkat awal kita boleh tulis nahnu kat depan, tak ada masalah. Nak guna nahnu, tak ada masalah. Ataupun kita ringkaskan kepada fi'il madhi terus. Apa jawab? Ajaba. Okey, kalau kami telah jawab, ajabna. Okey. Dia yang jadi. Ini rekod. Okey, ajabna. Ajabna maksudnya apa? Kami telah jawab. Jadi na ini kamilah fa'il. Jadi bila orangnya kita ajabna ni nampak macam ada perubahan, betul? Asalnya ajab. Ada alif. Asalnya ada alif. Jadi bila kita tambah na, sambung na, seperti kita kata zahabna, kami telah pergi. Jadi huruf ba yang bersambung dengan na itu mesti dimatikan. Raja'na, kami telah pulang. Jadi raja' ain kena mati. Akalna, lam kena mati. Katabna, ba kena mati. Qara'na, hamzah kena mati. Kalau sini ba ini kena matilah. Okey. Bila ba kita mati kan, kita nampak ada dua yang mati. Alif dan baris dikira mati. Ba ini baru mati. Berhimpun dua mati. Jadi Arab dia tak boleh bila berhimpun dua mati. Jadi alif ini terpaksa dikorbankan. Alif dibuangkan. Jadi sambung jadilah macam ni. Okey? Baik. InsyaAllah akan datang kita akan selit-selit tajuk-tajuk berkenaan dengan sorof. Bagi fi'il-fi'il yang bermasalah akan datanglah. Baik, saya sekarang tengah murnikan balik mana-mana tajuk modul yang ketiga. InsyaAllah nanti kalau siap, ada sahabat tanya, jadi bila siap nanti saya akan postkan dalam grup. Baik. Ajabna, kami telah jawab. Kataan ajaba dalam kamus untuk jawab. Biasanya kamu datangkan dengan an. Ajabna an. Gitu. Kita tengok dalam ayat bahasa Melayu jawab soalan. Tapi dalam Arab dia ada ajaba an. Sebagai fi'il dia perlu kepada gandingan huruf jar yang sesuai. Gandingan huruf jar banyak fi'il yang terlibat. Contoh yang lain, ihtamma bi, mengambil berat berkenaan. Okey. Ihtamma bi. Okey. Dalam bahasa Inggeris pun ada begitu. Look at. Contohlah. Search for bahasa Inggeris. Concern on. Consist of. Jadi kalau bahasa Inggeris ada, bahasa Arab pun sebagainya ada. Okey, ajabna an soalan yang ke-8. As-soal. Okey, baca li lain sebab ada an. Yang ke-8 as-samin. Ninu baca ni lah dia ikut yang ni. Okey.
Jadi bila kita baca sambung, yang ni nunnya dihidupkan dengan baris bawah. Tak? Macam sambung macam ni lah ya. Gitu. Ajabna an soal tsani. Okey, nuktah. Ni jawapan dia. Jadi bila saya tanda paper, ada anak-anak murid saya di banyak tempat. Jadi kerap kita jumpa, saya jumpa yang ini ditulis tanpa an. Bila saya tanya sebab apa macam ni, dia kata, Ustaz, kalau bahasa Melayu mana ada pun an. Mereka kata an ni kan maknanya tentang, daripada. Jadi tak ada pun Ustaz bahasa Melayu. Jawab soalan macam tu je. Betul saya kata. Tapi struktur Arab, sebahagian kata kerja Arab letak huruf jar yang sesuai. Ajabna an. Walaupun terjemahan tak ada. Okey? Baik. Haji ialah, adapun sebab adalah ni, saya maksud Melayu saya lemah sikit. Haji ialah rukun Islam yang kelima. Baik. Jadi haji al-hajju. Sebab bahasa Melayu kita, orang yang pergi haji pun kita panggil haji juga tak? Ibadat haji pun panggil haji juga. Okey, jadi Arab yang pergi Mekah tak ada pun panggil haji. Cuma pegawai-pegawai sana dipanggil ya haji. Dia panggil orang sebab hormat. Al-hajju. Okey, haji itu ialah rukun Islam yang kelima. Al-hajju huwa al-ruknu al-khamisu. Al-hajju huwa al-ruknu al-khamisu lil-Islam. Okey, ini satu style cara jawab ni. Al-hajju, kalau kita ditanya sebab apa baca al-hajju, ia di-i'rab sebagai mubtada. Okey. Lepas tu al-ruknu ni di-i'rab sebagai khabar. Al-hajju huwa ruknu al-khamisu. Jadi khabar hukumnya marfu'. Ada sebahagian kalau kita belajar khabar secara mendalam, ada bab-bab yang tertentu, ada pelik sikit khabar boleh jadi ma'rifah. Macam ni lah ya. Bila masuk alif lam, yang depan ada alif lam, yang belakang pun ada alif lam. Huwa ruknul khamisu. Haji itu dia adalah rukun yang kelima bagi Islam. Itu terjemah Melayu. Arab sebut rukun Islam yang kelima. Ruknul khamis, rukun yang kelima Islam. Kita terjemah rukun Islam yang kelima. Okey, baik. Ataupun struktur yang kedua, ini yang masyhur. Al-hajju huwa ruknul khamis lil Islam. Ataupun buat al-hajju huwa ruknul Islam al-khamisu pun boleh. Nuktah. Okey, kita boleh buat al-hajju huwa ruknul Islami al-khamisu. Pun boleh. Okey, alhamdulillah selesailah latihan yang ketiga. Baik. Bagi latihan yang keempat, kita tengok dari sudut kesilapan. Dan nak betulkan kesilapan yang wujud dalam setiap ayat. Baik. Bintil awwalu ismuha radiyah. Kata binti ini dah sebut tadi, dia muannas. Jadi ba nun ta. Ba nun ta, dia ke atas ni ta, lepas tu bersama dengan ya. Jadi ya kalau dia boleh sambung dengan huruf sebelumnya, kepalanya kena buang. Jadi tuan-tuan jangan tulis rumah lebih.
Sebab ada yang tulis macam ni. Banun ta. Ta ini dikirim dari sini dah. Sampai sini saja. Jadi kalau hujung ta boleh sambung dengan kepala ya, dengan huruf ya, kepala ya ni kita potong ni. Salah. Tak boleh. Bila kita buang, kita akan ambil perut sambung dengan hujung ta. Jadilah macam ni. Okey. Jadi bins muannas. Kata bin macam tadi dia ma'rifah sebab disandar kepada ya dan dhamir muttasil dikira sebagai ma'rifah. Al-awwal salah. Sepatutnya al-ula. Okey. Al-ula yang pertama. Okey, anak perempuan saya yang pertama itu ismuha Radiyah. Namanya Radiyah. Jadi baca al-ula. Baik. Kataan al-ula, lam dia boleh sambung dengan huruf ya. Jadi kepala ya turut dibuat. Jadi samalah kes ni macam ni. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tulis macam ni, lam macam ni. Maka kita dapati ada satu huruf lebih. Yang atas ni dikira sebagai huruf yang lebih. Salah. Jadi kita kena tengok ya. Mana-mana huruf yang boleh sambung dengan huruf ya. Kepala ya mesti dipotong. Kita akan potong kepalanya. Okey, modify sikit bagi nanti. Lepas tu, dia pun ambil huruf ya, letak. Ya ni bertitik ke? Tidak perlu dah. Ini dikira sebagai alif maksurah. Salah satu daripada simbol muannas. Okey, baik. Jadi hamzah ni, alif ini bertanda hamzah. Mesti ada tanda hamzah. Ithnani yang kedua, taqa'u ayatul kursi fil juz'i thalathati. Okey. Maknanya ayat kursi. Kita sebut ayat kursi. Jadi sebutan yang betulnya ayatul kursi. Okay. Ayat kursi itu terletak dalam juzuk yang ketiga. Okey. Jadi perkataan fi adalah harfu jar. Jadi lepas fi ni kita tulis apa? Al-juz. Hamzah baca macam mana? Baca bawah. Sebab apa? Sebab sebelumnya ada fi. Fi ni sangat kuat. Dia tarik baris depan, turunkan dia ke bawah. Jadi dia merangkap mausuf. Yang ketiga, as-salifi. Baca fi sebab ikut yang ni lah. Okey. Tuan nak tak bagi tak ada sabdu sini. Baik, jadi yang salahnya apa? As-salatha. Itu salah. Sepatutnya as-salifi. Kalau as-salatha bilangan nombor biasa. Bilangan adapun nombor yang mengikut turutan satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat mesti mengikut pattern yang telah kita bincang. Okey, nombor 3, al-imanu bil qadari huwa ruknus sadis. Al-iman, beriman dengan qada dan qadar maksudnya. Okey, al-imanu bil qadari, sebahagian kitab dia cukup menyebut al-qadari merangkumi qada dan qadar. Dalam hadis pun ada juga. Antuk min bil qadari syarrihi wa khair. Okey, jadi disebut beriman dengan qada dan qadar itu huwa. Jadi perkataan huwa, lepas itu ada alif lam. Huwa ruknu. Maka ar-ruknu itu di-i'rab sebagai khabar. Merangkap mausuf. Jadi sifat yang belakang mestilah dibaca as-sabisu. Okey, yang tina dah sama dah. Yang silap di sini ialah baris. Jadi kalau tuan-tuan buat, kita insya-Allah kita akan adakan sedikit ujian. Nanti saya akan masukkan dalam grup. Jadi tuan-tuan ambil masa buat. Lepas tu
Maknanya kita akan buat ujian ni selepas kita dah habis dah modul ni. Lepas tu, kita orang jawab, kita akan masuk kelas, kita akan bincang. Jadi kalau ada soalan macam ni, kena tarik keluar, tak tulis yang salah pada ruang al-khata. Lepas tu betulkan dia. Dapatlah markah penuh. Okey. Arba'ah. Taqa'u suratul Naba'i fil juz'i 30. Okey, surah An-Naba terletak dalam juzuk yang ke-30. Okey, perkataan surah memang muannas. Jadi perkataan taqa'u, fi'il depan tu, fi'il mudhari' kita guna ta. Jadi muannas lah dia. Jadi bila kita nak cek perkataan ni terletak. Kadang-kadang dia terjemah jatuh dalam kitab-kitab lama. Dalam kamus disebut waqa'ah. Okey. Kalau tuan-tuan biasa ikuti kelas-kelas aliran pondok yang lama-lama kan. Kitab lama, kitab kuning, Muniyatul Musallim, Matla'ul Batrain, Minhajul Abidin dan sebagainya. Kadang-kadang dia sebut jatuh. Waqa'ah ni kadang-kadang terjemah apa? Jatuh. Jadi bila cek dalam kamus, dia bagi jatuh. Boleh, terletak. Boleh. Waqa'ah mudhari' yaqa'u. Okey, ini pasangan yang ada dalam kamus Arab. Waqa'a yaqa'u. Kamus Arab dia tidak meletakkan fi'il amar. Kecuali kamus yang terkini, keluaran Telaga Biru, didatangkan juga kolom fi'il amar dengan tujuan untuk memudahkan pelajar yang baru belajar bahasa Arab. Supaya lebih mudah. Kamus yang lain tidak ada fi'il amar. Sebab apa? Sebab fi'il amar ini kita akan belajar dia berkaedah nak bentuk dia. Ikut saja kaedah, dapat. Kalau tulis semua fi'il dengan fi'il amar, kamu tu barangkali lebih besar lagi. Okey, waqa'a yaqa'u. Baik. Jadi kalau tengok fi'il ini sebagai maklumat tambahan, bermula dengan waw. Ada fi'il yang bermula dengan waw seperti inilah. Ada fi'il yang bermula dengan ya. Ada fi'il yang tengah hanya ada alif. Ada fi'il yang belakangnya ada alif. Alif tegak pun ada, alif pondang pun ada. Jadi kesemua huruf alif, huruf waw, huruf ya, dia ni huruf yang bermasalah. Huruf yang disebut sebagai huruf sakit. Ataupun saya sebut huruf illah. Jadi huruf illah ini kadang-kadang bila bertukar daripada madhi kepada mudhari', kita nampak hilang. Macam waqa'a yaqa'u. Tak ada dah. Jadi kalau kita buka kitab-kitab lama dibincang, kamus yang lama-lama dia ada sebut dalam bracket macam ni. Yaqa'u. Ini maklumat tambahan. Kamu lama-lama lah, yang baru-baru tak ada dah nampak. Dia tak nak peningkan orang. Waqa'a yaqa'u saja dia. Yang lama dia buat waqa'a yaqa'u, yang bracket, dia buat yang asal. Asalnya apa? Yaqa'u. Wa ni memang ada. Seperti kita sebut zahaba yadhhabu kan? Madhi 3, mudhari' dia 4. Ini madhi 3, mudhari' 3. Bermakna ada satu huruf yang dia buat, itu huruf waw. Baik. Jadi apa alasan dibuangnya waw? Sebab berat nak sebut. Yaqa'u. Arab kata berat. Kalau bagi mereka pun berat, kita pun sokonglah. Kita pun ikutlah ya. Contoh yang lain, wasala yasilu. Yausilu asalnya. Wada'a yada'u. Asalnya apa? Yawda'u. Wajada yajidu. Asalnya yaujidu. Jadi waw itu semuanya dibuang. Okey, untuk mudahkan sebutan. Jadi perkataan taqa'u ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey, jadi suratu fa'il, merangkap mudhaf. An-naba'i mudhafun ilaih. Baik. Fil juz'i, dalam juz'u. Okey, macam tadi fi. Lepas tu al-juz'i ni baca bagi apa? Bagi bawah. Sebab fi. Okey.
Jadi kalau as-salathuna, kita tukar kepada as-salathina. Barulah betul. Okey. Nombor ishruna. Adapun al-ishruna yang ke-20. Nah, dia baca al-ishruna, al-thalathuna, al-rabi'una, sampailah at-tasi'una yang ke-90 itu. Kalau dengan waw, hukumnya marfu'. Kalau hukum mansub ataupun hukum majrur, mesti dengan ya. Sebab nombor yang 20 ataupun yang ke-20 ini dia mengikut kaedah jamak muzakkar salim. Marfu' dengan waw, mansub dengan ya, majrur pun dengan ya. Majrur dengan ya, mansub pun dengan ya. Okey, baik. Jawapannya fil juz'i tsalathina. Jadi kalau ya ni dah mati dah, kita buang dan dia mati pun dikira mati, tak ada masalah. Saya dekat awam memang saya letak dan mati atas ya. Dekat awam untuk orang belajar mudahkan. Lepas tu bila masuk buku yang kedua, biasanya saya buang. Sebab dah maklum dah masuk buku satu, ya ni huruf mat, bahkan dalam Quran pun tidak diletak dan dia mati kepada huruf mat. Melainkan huruf waw dan ya dan kategori harful lim sebab dia berbunyi au, ai, dia berbunyi. Okey, baik. Berikutnya yang kelima, syahru dzil hijjati, bulan Zulhijjah. Itu muhim. Huwa syahrul wahida ashar. Okey. Okey, kataan syahru tak ada alif lam. Jadi ayat ini panjang sikit dah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patah. Syahru ni di awal ayat jumlah ismiyah. Mana-mana ayat yang mula dengan isim, jadi kita tengok ayat itu lengkap, nuktah di hujung, ayat lengkap lah tu. Jadi ayat ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Maka patah yang pertama itu mestilah di i'rab sebagai mubtada. Mubtada kita dah belajar dah. Kebiasaannya kita kata apa? Dia berkeadaan ma'rifah. Bukan nakirah. Tapi kita tengok syahru. Lepas tu zi. Lepas tu al-hijjah. Ini kita nak kata nakirah, memang sah nakirah, tak ada alif lam. Nak kata ma'rifah, macam mana? Alif lam tak ada. Lepas tu perkataan yang kedua pun tak ada alif lam. Perkataan kedua pun nampak tak ada alif lam. Macam mana nak kata dia ni ma'rifah? Okey. Jadi, kalau tuan-tuan tengok, ada 3 patah. Okey. Jadi, ada lagi sambung ayat dia kan? Diulang nukah. Baik. Jadi, di sini, kalau kita i'rab ayat ini, syahru ialah mubtada. Okey, mubtada. Saya buat mim ya, mubtada. Tak plastik betul. Dan dalam masa yang sama, dia juga merangkap mudhaf. Okey. Jadi zi ini i'rabnya apa? Mudhafun ilaih. Okey. Dan dalam masa yang sama dia juga merangkap mudhaf. Okey. Dan last sekali siap dah ada alif lam. Kalau tuan-tuan tengok kata yang ketiga ni dah ada alif lam, dia hanya bertugas adapun di i'rab sebagai mudhafun ilaih. Jadi kalau
kataan yang ni, yang ketiga ini, tak ada juga alif lam. Dia masih lagi boleh merangkap mudhaf. Mungkin yang keempat menjadi mudhafun ilaih. Gitu. Jadi dah ada alif lam dah, dia hanya mudhafun ilaih, tak ada lagi nak merangkap. Okey, sebab dia sudah pun ma'rifah. Sebab kaedah mudhaf, tuan-tuan ingat kaedah mudhaf, dia berkeadaan, kalau kita abaikan yang lain, dia berkeadaan tanpa alif lam. Kebiasaannya begitu. Okey, jadi saya kata Syahrul ni ma'rifah. Sebab dia berjangkit. Al-Hijjah ini nakirah ke ma'rifah? Ma'rifah. Sebab ada alif lam. Jadi bila yang ni ma'rifah, sebelumnya menjadi mudhaf kepada Al-Hijjah, maka dhi ini dihukum juga sebagai ma'rifah. Sebab dhi ini dia berjangkit dengan yang belakang. Kalau yang ni pun ma'rifah, yang belakang dia berjangkit dengan hukumnya ni. Dia berjangkit. Ini ma'rifah, yang dia berjangkit, ini berjangkit dengan ni. Jadi Syahrul itu memang ma'rifah. Okey? Jadi apa yang kita belajar mubtada berkeadaan ma'rifah betul. Jadi kalau saya buatlah. Okey. Tapi nak B. Ya, B. Kalau saya buatlah ya, saya buat ayat lain. Nah, kata apa? Sayyarah, kereta. Nah, ada tak alif lam? Tak ada. Nakirah. Nah, maknanya sebuah kereta. Saya tak tentukan mana satu kereta itu ke kereta tersebut, kereta nu. Nah, tidak, dia umum sebuah kereta. Okey, jadi dia tidak ada pun tempat sandaran. Okey. Jadi saya pun letak di belakang ni. Nah, Sayyaratut tabib. Jadi kereta doktor itu dengan dua patah sahaja, dia bukan ayat. Dia hanya frasa. Okey, Sayyaratut tabib. Babibu, baca bi lah. Sebab apa? Sebab ini di-i'rab sebagai mudhafun ilaih. Yang depan ni mudhaf. Jadi yang depan ni bila kita i'rab dia sebagai mubtada, tak boleh. Sebab dia bukan ayat. Dia dua patah sahaja. Tak ada lagi pelengkap dia khabar, tak ada. Maka cukuplah mudhaf dengan mudhafun ilaih. Okey, baik. Jadi kalau saya panjangkan lagi, tambah pula kataan yang pertama. Nah, kataan satu lagi. Letak susunan yang pertama. Okey. Saya buat apa? Launu, warna. Okey. Warna kereta doktor itu, masih tergantung lagi, tak ada lagi khabar. Predikat belum ada lagi. Maka ini pun bukan ayat. Frasa sahaja. Maka tak boleh kita kata launu ni mubtada. Sebab tak ada cerita dia. Kalau ada sini, sepatah, nuktah, maka barulah kita kata yang depan mubtada. Baik. Jadi bila saya tambah launu, yang tadi sini apa? Sini mudhafun ilaih. Yang ni tadi mudhaf. Okey. Jadi saya tambah saja launu. Launu ni kita i'rabnya sebagai mudhaf. Mudhaf. Jadi bila sebut mudhaf, yang belakang dia menjadi mudhafun ilaih. Gitu. Jadi dalam masa yang sama, dia dulu mudhaf. Okey, ini penting ya. Jadi dia merangkap. Dia mudhaf, ini mudhaf, yang ini mudhafun ilaih, merangkap mudhaf. Okey. Bila sebut mudhafun ilaih, barisnya kena tukar lah. Bagi bawah. Mudhaf tak ada masalah. Mungkin duduk di depan, tak ada gangguan, kekal dengan baris depan. Mungkin dalam ayat yang lain dia menjadi maf'ulun bih, baca atas. Okey. Di sini baca bawah. Sebab dia mula sekali di-i'rab sebagai mudhafun ilaih. Okey. Jadi yang belakang
Nah, dah ada alif lam dah. Jadi dia hanya mudhafun ilaih. Okey. Launu sayyarati tabib. Warna apa? Ahmar. Warna putih. Nampak? Jadi yang belakang ni tak ada alif lam. Jadi ahmar ni khabar. Jadi saya sebut khabar. Okey, ayat ini sudah pun lengkap. Khabar nakirah, tak ada alif lam. Okey? Jadi yang depan ni mesti i'rab yang mula-mula sekali mubtada. Barulah merangkak mudhaf. Jadi bila kita dah ada khabar, barulah kita nak nampak ada istilah mubtada. Macam ni dia. Baik. Kembali kepada soalan kita. Syahrul Dzulhijjah. Kataan syahru mubtada. Mubtada hukum dia apa? Marfu' dengan bagi depan. Merangkak mudhaf. Dhi mudhafun ilaih. Okey. Merangkak mudhaf. Al-hijjati mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih mesti baca bagi bawah. Okey, soalan. Kenapa dhi itu dibaca dhi? Okay. Baik, insya-Allah akan datang tuan-tuan, kita banyak lagi tajuk yang kita akan cover insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita dengan keberkatan, dengan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita dengan semangat untuk terus belajar, sebab tajuk nahwu Arab ini sangat besar, sangat cartanya sangat luas dan besar. Banyak tajuk. Jadi kita akan bincangkan datang satu kumpulan yang ada sikit masalah. Dan i'rabnya tidak muncul dengan baris. I'rabnya menggunakan huruf. Antaranya Abu. Bila disandar kepada seseorang, contoh Abu Muhammad. Okey. Kadang-kadang jumpa orang baca Aba Muhammad. Kadang-kadang jumpa Abi Muhammad. Sebab itulah dalam hadis kita kata An Abi Hurairah. Kalau orang baca An Aba Hurairah, bahayalah tu. Mungkin silap cetak. Mungkin silap typo. Jadi kita akan belajar datang satu kumpulan. Geng dia. Yang pertama sekali Abu. Boleh baca Aba ketika mansub. Boleh baca Abi ketika majrur. Boleh baca waw ketika mana? Ketika marfu'. Okey. Lagi saya bagi sikit je lain. Lagi akhu. Akhu Muhammad. Ini yang kedua. Dia boleh baca akha, boleh? Akha Muhammad. Akhi Muhammad. Dia marfu' dengan waw. Mansub dengan alif, majrur dengan ya. Lagi yang ketiga hamu. Makna apa hamu? Bapa mertua. Hamu Muhammad. Hama Muhammad. Hami Muhammad. Marfu'nya dengan waw. Okey, mansubnya dengan alif. Majrurnya dengan ya. Hami Muhammad. Yang keempat. Zu. Sebab tu kita Zu Al-Kifli. Nama Nabi dah. Adapun Dzulqarnain. Nama seorang raja yang hebat. Dzulqarnain. Inilah di kalangan ahli-ahli tafsir. Ada yang kata dia ni raja yang hebat. Ada yang kata dia ni orang soleh. Ada yang kata dia barangkali Nabi. Wallahu a'lam. Okey. Dzulqarnain. Jadi kalau itu baca dalam Quran an Dzulqarnain. Baca zi pula. Jadi kalau baca dengan waw, kataan zu ini ketika marfu' baca dengan waw. Ketika majrur baca dengan alif. Za. Kalau majrur dengan ya. Zi. Sebab itulah kita ada bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Dalam kalender kan Dzulhijjah. Pelik sungguhlah. Sini Dzulhijjah. Saya guna zi sebab apa? Sebab kataan zi di sini i'rabnya mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur. Begitu. Bila majrur kataan ini tak muncul dengan baris.
Nah, majrurnya dengan huruf ya. Okey, panjang je cerita. Ini maklumat tambahan lah ya. InsyaAllah akan datang kita akan sambung. Ada 5 paling kurang dan 6 maksimum. Baik. Huwa syahru al-wahid asyar. Ia adalah bulan yang ke-11. Okey. Bulan ke-11 ke? Bulan ke-12 dah. Zulhijjah. Silap saya ni. Okey. Jadi kalau kita kata kalau yang ke-11 kita kata bukan al-wahid asyar. Kalau yang ke-11 wasyahru al-hadiyah asyar. Al-hadiyah asyar. Okey, ya nak dibaca dengan baris atas. Bukan al-wahid. Untuk bilang yang pertama al-awwal. Okay, yang kedua al-thani. Jadi kalau yang ke-11 kita tak kata al-awwal asyara. Arab guna al-hadiyah asyara. Yang ke-12 disebutnya al-thaniyah asyara. Okey. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam mushaf yang baru yang saya tunjuk pada minggu lepas, tuan-tuan buka al-juz'u. Al-juz'ul hadiyah asyara. Jadi ini sama juga. Dibacanya mana? Al-juz'u al-thaniyah asyara. Huruf ya pada yang ke-11 dan huruf ya pada yang ke-12 ni dia kekal sampai bila-bila dibaca dengan baris atas. Walaupun berlainan hukumnya. Okey, tak kisahlah hukum marfu' ke, dia duduk pada posisi hukum marfu' ke, mansub ke, majrur ke, dia tetap dibaca dengan baris atas sampai bila-bila. Dan guana gitu tak tahu. Arab kata begitu dan kita pun kena akur. Itu nahwu Arab. Kalau tuan nak pasti lagi, boleh buka dalam Al-Quranul Karim. Yang saya sebut minggu lepas, sebelah kanan tu, hujung dia punya frame tu, ayat Quran atas tu dibuat. Juzuk yang ke-11 memang jelas ditanda al-juz'u al-hadiyah asyara. Ya, itu telah pun diletak tanda baris atas. Al-thaniyah asyara. Berbeza dengan versi Quran yang lama, iaitu dimatikan. Baik. Cuma lah ya, yang saya kurang berkenal sikit, cuma masih lagi Arab Saudi tekankan ya yang di hujung itu tanpa titik. Jadi yang tu saya kurang berkenal sikit. Saya ada tulis sikit dulu. Tulis sikit surat menyatakan pandangan saya dalam bahasa Arab, tulis. Tapi sampai sekarang tak jawab. Saya tanya sebab apa perkataan ini huruf ya tanpa titik dalam penamaan juzuk Al-Quran itu. Sebab apa tak guna bertitik. Saya kata kalau teks Quran tak ada masalah lah. Tapi kalau bahasa Arab biasa, sebab apa tak titik. Jadi sebab tu saya kata mesti ada titik. Tak tahulah ya, takut soalan saya tu tidaklah penting sangat bagi mereka. Jadi sampai sekarang belum dijawab oleh Akademi Yayasan Quran sana Arab Saudi. Okey, alhamdulillah. Jadi saya rasa untuk malam ini cukuplah kita berhenti pada latihan yang terakhir ini. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan jam. Kan sa'atul an. Tanya jam. Bila jam ni ada jam pukul 1, pukul 2. Dia juga mengambil konsep al-adat at-tartibi. Dia juga mengambil konsep al-adat at-tartibi.
Bila kita faham dah al-adat at-tartibi, kita nak apply pula pada minggu depan insya-Allah untuk membilang jam. Jam pukul berapa? Pukul 10 kata macam mana? Tak? Lepas tu jam ini mula-mula saya datangkan dengan genap. Lepas tu saya datangkan latihan. Lepas datang genap selesai, tuan-tuan dah boleh kuasai, kita akan masuk jam dah macam 1-2 minit kata macam mana. 7.30 kata macam mana. Jadi dah saya buat 1.15 minit. 9.55 minit. Pukul 1.07 minit nak kata macam mana. Kesemuanya itu dia berkait dengan al-adat at-tartibi dan juga al-adat wal ma'dud. Jadi tajuk al-adat at-tartibi yang asal dah belajar dah. Al-adat wal ma'dud dah belajar dah. Kita nak apply belaka dalam pelajaran jam. Insya-Allah. Jadi kita akan tutup buku kita ini dengan menguasai sebutan yang betul bagi jam insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudahi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu warududhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma kshif 'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala'a wal fahsya'a wal munkar. Allahumma 'afina fi abdanina. Allahumma 'afina fi asma'ina. Allahumma 'afina fi absarina. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila al-liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Tak apa, insya-Allah jumpa lagi. Jumpa lagi. Nanti follow.